So, hari ni kita nak sambung belajar bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, hari tu kita dah belajar sikit tentang bentangan dan luas permukaan. Okey, kita ada berapa bentuk kita belajar hari tu? 6. Okey, terima kasih. Kita ada belajar 6 bentuk, iaitu yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah cuboid, yang ketiga adalah piramid, yang keempat adalah kon, yang kelima prisma dan yang keenam adalah silinder. So, ini adalah hasil pembelajaran hari itu. Jadi, kita akan sambung hasil pembelajaran yang sama, iaitu kita menerbitkan dan menggunakan rumus luas permukaan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, yang ni kita tak sempat sentuh minggu kelas yang lepas, iaitu luas permukaan sfera. So, this one is a sfera. Jadi, dia punya formula dia untuk dapatkan luas permukaan bulatan tu adalah 4 pi j kuasa 2. So, ini adalah bentuk-bentuk 3 dimensi. Yang pertama kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan kon. Okey, untuk kubus, ni kita tengok dia punya bentuk and then bentangan. Bila daripada bentangan ni lah kita akan dapat luas permukaan. So, dia untuk kubus ni petak macam dadu tu kan. Jadi, dia punya sisi dia sama. Bila sisi sama, kamu darab je lah. Cari je satu luasi satu sisi tu and then darab je kepada 6. Okey, yang kedua, cikgu imbas kembalilah sikit apa yang kita belajar. Yang kedua pula cuboid. Cuboid ni ada dua bentuk. Yang pertama adalah segi 4 tepat, yang kedua adalah segi 4 sama. Untuk segi 4 tepat ada berapa? Ada 1 dan 2. Manakala segi 4 sama ada 4. So kita pakai dua formula berbeza lah walaupun B darab H tapi nilai dia berbeza. So itu yang kedua untuk cuboid. Yang ketiga adalah piramid. Piramid ada berapa bentuk? Dua bentuk. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah segi 4 tepat. Segi 4 sama, Segi 4 sama. Jadi, ni adalah formula dia. B darab H, base kali height. And then untuk segitiga, 1 darab 2 kali base kali height. Itu biasalah kita dah buat daripada sekolah rendah lagi kan. Okey, jadi kita pun darab je macam biasa. And then kita masuk prisma. Prisma dah quite tricky sikit. Dia akan imbas kembali. Bila melibatkan segitiga dia akan imbas kembali teorem Pythagoras. Sebab kita nak cari nilai height, kadang-kadang hypotenuse, kadang-kadang dekat bawah tu. So, kita akan kena imbas kembali teorem Pythagoras. Jadi, dekat prisma ni, dia ada satu perkara yang kita perlu berhati-hati. Dekat sini kan dia bagi tahu 2 darab luas segitiga. Kita tahu luas segitiga kiri dan kanan ni. Cumanya dekat luas segi 4 ni, walaupun dia bagi tahu 3 darab luas segi 4, 3 tu dekat tapak dia mungkin berbeza. Mungkin juga sama. Jadi, kita kena tengok betul-betul hati-hati. Tengok pada dia punya ni. Jadi kalau dia punya tapak berbeza, kamu kena asingkanlah satu tapak, dua lagi kiri dan kanan. Okey, clear sampai sini? Ya. Clear. Okey, yang lain okey? Okey, cikgu. Okey, alhamdulillah. So kita akan sambung pada silinder. Mari kita tengok contoh dulu. Okey, untuk silinder macam yang cikgu explain, kita ada dua bentuk untuk 2D. Yang pertama adalah bulatan, yang kedua adalah segi 4 tepat. Tapi segi 4 tepat macam cikgu cakap, kadang-kadang dia memang tidak diberi panjang dia. Jadi kita akan pakai nilai lilitan sebab dia punya panjang tu apabila kita buka sebenarnya dia adalah panjang bagi lilitan untuk sesebuah bulatan. Okey, jadinya kita pun terus kita buat contoh buku teks muka surat 108. Okey, jadi dia bagi tahu luas permukaan silinder. Kita tengok dulu dia bagi tahu jejari dia adalah 7. Okay, dalam buku teks tu. So, yang kedua adalah panjang dia adalah 9. Height dia ni. Tinggi dia 9. Jadi, kita pun kena pakai formula dia lah. Formula dia yang mana kan ada dua kan? Ada dua bentuk dekat sini. Yang pertama adalah bulatan. Bila bulatan, dia punya formula adalah apa untuk area? Untuk luas. Apa formula dia? Lupa. Pi j kuasa 2 yang ini. Jadi kita ada yang pertama adalah dia punya formula luas adalah pi j kuasa 2. Manakala untuk yang panjang adalah pi j t. Yes, 2 pi j. Untuk yang ni, dia punya formula, panjang dia ni adalah dia bukan lagi base kali height tau. Walaupun dia segi 4 sama. Dia punya formula adalah 2 pi j t. 2
pi j t. Okey, 2 pi j t t. T. Okey, so dekat sini kita tahu pi kita pun masukkan je maklumat dia. Pi kita berapa? Dia akan dekat dalam buku teks tu dia dah bagi pi dia adalah nilai dia 22/7. So kita masukkan saja nilai dia 22/7. Okey, darab dengan j kita berapa? 7 kuasa 2. Okey, yang kedua adalah inilah 2 darab pi kita 22/7 darab dengan j kita berapa? 7. Tinggi kita berapa? Dia dah bagi 9. So masukkan macam ni. Inilah perkara yang dia nak. So kita masukkan kat sini, tulis luas permukaan silinder. Silinder adalah, kan dia bagi tahu luas bulatan ada 2, which means that kita kena darab 2 luas bulatan. Okey. Yang kedua adalah 1 je darab dengan luas segi 4 tepat. Jadinya kita pun tulis je balik. Ada nak masuk. So 2 darab dengan berapa? 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Itu yang pertama. Yang tambah dengan 2 darab, kita boleh 2 darab 22/7 darab 7 darab 9. Okey, someone tekan kalkulator dapat berapa? 308. 308. Okey, 308. Okey, terima kasih pada yang bagi tahu. Tambah yang kedua berapa? 396. 396. Okey, so total dia berapa? 704. 704. So total dia adalah 704. So semua dapat lah. Jadi dia adalah cm kuasa 2. Depends lah, kalau soalan tu bagi cm, kita pun bagi cm lah. Kalau meter, kita letak meter. Tapi standard biasanya soalan dia akan tanya berkenaan cm. So inilah untuk silinder. Jadi satu perkara yang penting kamu perlu tahu, dia punya segi 4 tepat dia, kita tak pakai formula base kali height, tapak dari darab tinggi. Tapi kita pakai formula ni. Kita jumpa formula baru iaitu 2 pi jt. So cikgu tambah sikit maklumat kat sini. Kamu boleh take note. Imbas kembali, kita akan imbas kembali apa? Yang pertama, kembali. Yang pertama adalah luas bulatan. Luas bulatan iaitu pi r kuasa 2. Ini saja. Satu saja. Yang ini perkara yang baru, 2 pi jt. Okey. So ini adalah untuk silinder. Okey, kedua terakhir adalah kon. Okey, bentuk kon ni unik sikit. Untuk cikgu explain, dia sangat panjang. So dia akan pakai formula je. Okey, jadi macam silinder juga, kita akan ada dua bentuk. Satu bulatan, which means that bulatan, cikgu ada tulis kat sini kan, dia punya luas adalah pi j kuasa 2. Kita ambil contoh dulu buat soalan, buku teks, muka surat 108 juga. Okey, dia bagi tahu nilai kat sini adalah 5. Manakala nilai dekat dia punya ketinggian ni, beza tau ketinggian dengan tepi ni. Tepi ni ibarat macam hypotenuse lah. Dia punya adalah 4 cm. Dan jejari dia bagi adalah 3. J sama dengan 3. So, dia pun bagi tahu yang pertama, kita tahu bentuk yang pertama adalah bulatan lah. Jadi formula dia adalah pi j kuasa 2. Formula yang kedua adalah this one. Dia punya macam bentuk kek separuh yang orang dah sentuh dah ni. Orang dah makan sikit ni. Jadi ini pun sama juga kes macam silinder tadi. Dia ada satu formula baru. Iaitu formula dia adalah kita tengok pi j s. Pi j s. Cuba kita tengok balik ke atas. Kat atas apa? Pi jt. Tapi dia 2 pi jt. Dekat sini tak ada 2. Kat sini tak ada 2. Cuma ada pi j s saja. So S ni apa? S ni adalah nilai ini. Nilai 5 ni.
Dia punya kepanjangan. Kalau kamu tengok kan, kalau kamu ambil kertas, untuk kita ambil kertas kan. Ini kertas. Jadi dia punya bentuk macam ni, ini adalah S. Yang ni lah dia punya apa nama ni, hypotenuse dia ni adalah nilai S. So let's say kita masukkan nilai dia, dia bagi tahu nilai pi adalah 22/7. Okey. Sebab tu cikgu ada pernah explain untuk chapter yang lepas, pi ni dia ada dua, sama ada 3.142 ataupun 22/7. Tapi kebiasaannya soalan dia akan bagi nilai 22/7. Sebab nilai dia akan lagi tepat lah. Jadi kita pun tulis 22/7. Jejari kita adalah 3/2. Dan luas ini pula 22/7 darab dengan J, jejari kita 3. S kita adalah 5. Okey. Cuba kamu bayangkan kalau S dia tidak diberi. Macam mana nak kira dia? Kalau S dia tak diberi, tapi dia bagi nilai J dan dia bagi nilai tinggi. Macam mana nak dapatkan dia? Itu keras. Ya, betul. Pandai pun. Kita akan pakai teorem Pythagoras. Sama juga macam kes yang segitiga ke atas tu kan. Piramid dengan prism. Yang mana jadi cikgu tulis siap-siap dekat sini, kita akan imbas kembali teorem Pythagoras. Soalan ni masa ni kamu baru-baru, jadi dia akan bagilah nilai S. Kadang-kadang nilai S tak diberi, kadang-kadang nilai height tak diberi. Jadi kita akan pakai teorem Pythagoras. Equals 2 sama dengan equals 2 tambah B equals 2. Kamu ubah-ubah saja. Okey, yang kedua kita akan imbas kembali luas bulatan. Sini akan jadi pi j kuasa 2. So kita pun kita nak turun pula. Okey, so kita pun bagi tahu tulis kat sini luas permukaan kon adalah sama dengan, kita pun sini dua-dua satu je. So kita tak payah tulis. Nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Tapi cikgu tak nak tulis, cikgu pun tulis je terus luas bulatan. Tak payah tulis pun satu darab tu. Benda sama je. Tambah dengan luas permukaan melengkung. So, kau masuk je nilai dia. Okey. Cuba tekan calculator, dapat berapa? 28.29. Cuba dapat ke? Atau masih kira? Okey, tambah 22/7 darab dengan 3 darab dengan 5. So, dia akan dapat 47.144. Sebab kat belakang tu 2. So, 4. Jadi, tambah kedua-dua ni dapat 28, 14. Okay. 75.53. Betul? Semua dapat? Okey, dapat. So, ini sahaja cara kira dia. Okey. So, kita dah sampai, dah habis dah untuk 6 bentuk ni. Kita pun masuk je bentuk yang khas ni, iaitu permukaan sfera untuk hasil pembelajaran kedua lah. Luas permukaan sfera ni sangat senang. Sebab formula dia dah bagi. Dan kita pun tak ada tambah benda lain. Bentuk 2D dia hanya bulatan saja. Tapi kita tak boleh nak buat macam mana kan bentuk 2D bulatan nak tepek-tepek dekat ni. Jadi dia create satu formula yang baru, iaitu 4 pi j kuasa 2. Contoh soalan dia kita tengok dekat sini. Ini buku teks muka surat 109. Buku teks muka surat 109. Jadi kita tengok contoh soalan dia kan. Rajah menunjukkan sebuah sfera. Hitung luas permukaan sfera tersebut. Diberi jejari adalah 14. So jejari dia adalah 14 cm. Jadi guna pi j. Tengok. Setiap soalan dia akan bagi tahu nilai pi ni. Kalau soalan terutama soalan dalam peperiksaan dia akan bagi tahu nilai pi dia. So kita pun masuk je dalam formula dia. Tapi kita tulis dulu luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. So masukkan nilai 4, masukkan nilai pi, masukkan nilai j dia 14 darab 2. So kamu dapat berapa? Tekan kalkulator, tetap 2494. 2494.
2,494. Yang lain dapat ke? Dapat. Dapat. Okey. So dah habis dah kelas kita untuk hari ini. Ini saja yang kita belajar. So kita belajar tentang silinder. Kita sambung jabatan yang hari tu. Kita belajar silinder, kon dan luas permukaan sfera. Ada 3 benda perkara baru yang kita belajar, iaitu yang pertama adalah formula untuk segi 4 tepat ni. Ada 2 pi j t. Yang kedua adalah kita belajar formula untuk kon ni, yang dia punya kat bawah tu kita dah belajar kod yang bulat tu, tapi yang dia punya atas tu dia adalah pi j s. Dan yang terakhir adalah formula untuk luas permukaan sfera. Okey, jadi ini contoh soalan, tapi cikgu baru perasan rupa-rupanya soalan ni ada melibatkan volume. So lepas kita belajar luas, minggu depan kita akan belajar volume pula. Okey, sebagai contoh dia, ni kamu tengok je contoh cikgu tunjuk Okey, tengok soalan dia. Sebuah silinder terbuka. So, kita anggap sini silinder. Ini contoh-contoh soalan macam dalam peperiksaan lah. Sebuah silinder terbuka di bahagian atas dengan ketinggian 2 kali jejari tapaknya. Okey, ketinggian 2 kali jejari tapaknya. Soalan peperiksaan dia tak bagi tahu direct. Dia punya ketinggian dia tinggi adalah 2 kali jejari. Diisikan air sepenuhnya sehingga 3/4 penuh. 3/4 macam ni lah. Ni diisi air. Jadi sebanyak 500 ml. Air dia adalah sebanyak 539 ml. Diperlukan lagi untuk, diperlukan lagi untuk memenuhkan silinder ni. Jadi yang ruang kosong ni nilai 539. Hitung luas dalam unit permukaan silinder. Ini contoh-contoh soalan dia. Jadi cikgu tak boleh nak suruh kamu buat lagi sebab dia melibatkan volume. So minggu depan kita akan belajar tentang volume. So itu sahaja kelas hari ni. Nak cikgu buat conclusion je? Nak buat peta konsep ke? Buat. Okey. So kamu boleh salin kan? Okey. So kita belajar bab 6 iaitu berkenaan bentuk geometri 3 dimensi. Bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. So, apa yang kita belajar ni adalah dalam di bawah dia 3. 6.1, 6.2 dan 6.3. Okey. 6.1 adalah berkaitan dengan jenis-jenis je. 6.1 ni. Okey, dia bagi tahu sifat geometri. Yang ni kita tak belajar lah sebab benda simple je. Kalau kita sempat pun, ni bahasa Inggeris. Kalau kita sempat nanti masuk sekolah, cikgu explain balik. Tapi benda ni sangat simple. Sifat geometri. Yang kedua, kita belajar tentang bentangan. Ini kita belajar dalam kelas lah, cikgu ada explain. Yang ketiga ni, 6.3 adalah luas dan isi padu. No. Luas saja. Luas. Dan yang terakhir adalah 6.4. Kita akan belajar tentang isi padu. Jadi dalam kelas kita belajar hanyalah bentangan ni. 6.2. Cikgu sekalikan terus dengan luas. Okey. Minggu depan kita akan belajar isi padu. Macam mana nak kira isi padu untuk 6 bentuk itu. Okey. Jadinya dah 58 ni. Dah 2 minit ni. Okay, so bentuk yang pertama kita jumpa adalah kubus. Okay, kubus. Okay, kubus ni dia punya formula adalah, nanti kamu lukis elok-elok lah ya. Okay, kubus ni dia punya formula adalah, boleh kamu beritahu 6 darab kan dia sisi dia ada 6 kan, sisi dia pula sama. 6 darab formula dia adalah 6 darab luas segi 4 sama ke tepat? Sama. Okey, yang kedua adalah cuboid apa?
Cuboid lah. Bahasa Melayu dia. Cuboid. Nama dia alias cuboid. Mungkin cikgu kena tulis ni. Cubus, cuboid. Iaitu dekat sini dia ada dua. Yang pertama adalah 2 darab. Dia punya sisi ni segi 4. 2 darab segi 4 sama tambah dengan 4 darab segi 4 tepat. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar tentang piramid. Okay, piramid. Formula dia adalah luas segi 4 sama 1 darab luas segi 4 sama tambah dengan piramid segitiga. Segitiga ada berapa? 3. Bukan 3. 4. Kamu ni salin tak? Cikgu duduk syok sendiri cakap macam ni. 1, 2, 3, 4. Luas segitiga. Hopefully kamu salin lah ya. Segitiga. Yang keempat adalah prisma. Senang. Bila ada peta konsep, kita nak exam pun, kita tengok je peta konsep ni balik. Okay, macam mana nak dapatkan prisma punya luas adalah dia ada 2 segitiga dia. Iaitu 2 darab luas segitiga. Luas segi 3. Dan dia ada 3. Tambah dengan 3 darab luas segi 4 tepat. Okey, tapi dekat sini cikgu pernah pesan dalam luas segi 4 tepat ni dia ada pecah kepada 2. Dekat sini kamu kena take note sikit. Ada 1 dia punya adalah tapak. Kadang-kadang dia punya bentuk berbeza. Yang kedua adalah, bukan bentuk dia beza, nilai dia beza. 2 lagi adalah dia punya kiri dan kanan. So, kamu kena hati-hati bila jawab soalan. Okey, silinder. Dia punya formula adalah, yang pertama adalah 2 darab luas bulatan. Okey, tambah dengan dia punya sekeliling ni adalah luas segi 4 sama 1 darab luas segi 4. Sorry, bukan segi 4 sama, segi 4 tepat. Okey. Tapi dekat sini kita dah jumpa formula baru, iaitu dia punya ni bukan lagi base kali height, dia adalah 2 pi j t. Okey, kena take note situ. Itu cikgu pakai pen hijau kan, sebab kat atas ni dah pakai pen hijau. 2 pi j t. Okay, and then dah habis silinder, kita masuk pula pada kon. Iaitu kon ni adalah 1 darab luas bulatan tambah dengan 1 dia punya luas, apa nama bentuk tu? Luas permukaan melengkung. 1 darab luas permukaan melengkung. Okay. Take note juga kat sini, formula dia, cikgu pun nak letak sini. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Luas permukaan melengkung, pi j s. Okey. Dan yang terakhir adalah sfera. Kalau nak ukur sfera ni senang saja macam ni ha. Okey, sfera. Formula sfera apa dia? 4 pi j kuasa 2.